Okay, kita akan continue berkenaan topik yang kita belajar dalam minggu lepas. Okay. Iaitu berkaitan dengan sudut dan tangent bagi bulatan. So, minggu-minggu lepas kita membincangkan mengenai sudut-sudut pada lilitan dan pusat lah juga yang dicangkum oleh pusat dengan lilitan ni. Okay. So kalau kita punya lengkuk dia sama, sebenarnya sudut pada lilitan dia pun samalah. Kita kat sini kita ada lengkuk yang sama. Kita ada lengkuk kat sini A. Kita ada lengkuk A dan lengkuk B. Okay. So lengkuk A dengan B ni, kalau kita ni buatkan warna lah kat sini. So kita ada garis purple kat sini. Okay, itu purple. Lepas tu kuning. Kuning di sini. Okay, kuning. Dan juga merah. Okay. So, sudut untuk yang dicangkumkan oleh purple, kuning dan juga merah adalah sama sudut dia. Kenapa? Sebab dia mempunyai lengkuk yang sama. So, dia datang daripada lengkuk yang sama, iaitu lengkuk AB. So, syarat dia kalau macam sudut dia, panjang lengkuk dia sama, ataupun pada lengkuk yang sama, so maksudnya sudut yang ada dekat atas ni, okay, atas ni adalah sama. Okay. Dia pergi kiri ke, kanan ke, tengah ke, still samalah. Asalkan dia mencangkum pada lengkuk yang sama. Okay. So, kita juga belajar berkenaan dengan sudut gandaan lah. Okay. So, sudut yang berada di tengah-tengah ataupun di pusat ni adalah 2 kali ganda kepada sudut di lilitan ni. Okay, kita belajar pasal 2 kali ganda sudut tu. Dan juga kita belajar berkenaan dengan sudut ni. Kita ada sudut segitiga. Okay. Okay. Setiap okay. Segitiga yang berada di dalam semi bulatan. Okay. Semi bulatan. Cikgu highlight kat sini. Kita dengan sudut semi bulatan. Semi bulatan tu apa? Ialah separuh bulatan lah. So kalau maksudnya, kalau dia cakap ada satu garisan AB ni, okay, A ke B ni adalah diameter. Diameter. Dia cakap diameter. So, bermaksud dia membelah bulatan kepada 2 lah, ataupun dipanggil semi bulatan. So, sudut pada sudut ni, pada lilitan ni kita panggil sebagai sudut tegak lah. Kenapa sudut tegak? Sebab dia mempunyai sudut 90 darjah. Okay, so sudut tegak kat sini. So, lepas kita belajar macam-macam sudut kan. Kita ada sudut pada pusat bulatan, sudut pada garis lurus. Okay, kita ada sudut apa lagi? Sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks. Okay, sudut tegak kita ada belajar. Okay. So, ingat balik kenaan dengan sudut-sudut yang awak belajar masa tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. So, sebab sudut tu akan awak gunakan masa form 4 dengan form 5 lah. Jangan bila kita belajar masa form 1, form 2, tidak lupa. Nanti masuk form 4, lupa pula. Apa benda lah sudut ni kan. Nanti cikgu awak marah. Okay, jangan buat cikgu awak marah lah. Okay. Okay, lepas tu, ni cakap pasal kalau panjang lengkuk dia sama, sesudut dia pun akan jadi sama lah. Okay, yang kelima,
Okey, saiz sudut pada pusat bulatan adalah berkadaran dengan panjang lengkuk. So contohnya kalau panjang lengkuk kat sini adalah 3 cm. Kat sini 6 cm. So maknanya sudut dekat pusat ni, okey, kalau contohnya kat sini 20 darjah, okey. So kat sini akan jadi 40 darjah. 2 kali ganda lah. So berkadaran lah. Sudut-sudut tu berkadaran dengan panjang lengkuk tu. So kalau panjang lengkuk dia 2 kali ganda, sudut pada pusat tu pun 2 kali ganda juga. Okay. Kalau panjang lengkuk dia 3 kali ganda, sudut pada pusat tu pun 3 kali ganda juga. Okay. So itulah sedikit berkadaan dengan sudut-sudut yang ada dalam bulatan atau sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkung oleh suatu lengkung. Ini kita dah belajar sedikit berkenaan dengan sudut-sudut yang ada dalam bulatan. Dan juga kita ada belajar berkenaan dengan sisi 4 kitaran lah minggu lepas. Mungkin kita ada yang confused berkenaan dengan sisi 4 kitaran. Okay. So sisi 4 kitaran, okay, sudut pertentangan dia adalah hasil tambahnya adalah 180 darjah. Contohnya kat sini, okay, A pasangan dia C. So maksudnya A tambah C sama dengan 180 darjah. D pasangan dia B. So B tambah dengan D sama dengan 180 darjah. Macam gitulah. So sudut pertentangan dia adalah hasil tambah dia 180 darjah. Tetapi kalau Y extend kat sini, contohnya Y extend ada satu garisan di sini. Ada satu garisan, garis lurus ni. Okay. So yang ni, sudut ni adalah sama sudut dengan C. Kenapa? Contoh kat sini kita ada Y, kat sini ada Z. So sebelah ni adalah kalau kita tolakkan dapat 80 kan. 80 tolak dengan Y dapatlah nilai dia. Tekan kat sini kita ada 120. So kalau kita tolakkan dia jadi 60. Dan yang ini adalah sudut pada garis lurus. So dapat je baliklah 120 darjah di sini. Macam gitulah berkaitan dengan sisi 4 kitaran. Okey. So ini kita dah belajar minggu lepas. Okey. So cikgu nak recap baliklah macam mana nak buat sisi 4 kitaran ni. Ya, ini kita akan belajar berkenaan dengan tangen kepada bulatan. Okey, tangen kepada bulatan. So apa itu tangen kepada bulatan? Tangen kepada bulatan ialah garis lurus yang bersenjang dengan jari dan menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. So satu titik sahaja. Okey, dia tak ada 2 titik satu titik sahaja. Okey. Garis lurus yang bersenjang. Okey, apa maksud bersenjang ni? Okey, bersenjang ni sudut dia adalah bersenjang. Okey, sudut adalah 90 darjah. Okey, bersenjang. Okey, ada nak tanya ke? Okey, betul lagi. Amirul Hakim. Okey. Okey, 190 darjah. Betul. So, sudut dia mesti berada di sinilah. Itu dia macam sebagai tangen. Tangen kepada bulatan lah. So, kalau kita tengok tangen mesti satu garisan daripada pusat bulatan ke tangen itu adalah 90 darjah. Kita pergi tengok pada sifat-sifat tangen lah. Kita ada beberapa, 5 sifat dia yang kita boleh tengok dekat sini.
Okey. So yang ni adalah dia punya tangent. So yang ni pun dia punya tangent. So kita ada dua lah tangent tu. Kalau kita lukis gambar ajah ni, okay, kita buat gambar tu. So kita akan dapat satu bentuk segitiga bersudut tegak dekat sini. Okey. Warna merah kan? Segitiga warna merah tu adalah segitiga bersudut bersudut tegak. Dan kalau kita tengok kat sini, segitiga bersudut tegak ni, warna merah tu, dia sama juga kalau kita lukiskan satu segitiga kat sini. Okey. Segitiga warna kuning ni. Okey. Saiz dia sama. Sebenarnya dia adalah segitiga tangent lah. Tangent sepunya. So maksudnya kalau kita boleh dapat dekat sini, okay, panjang AP ni sama dengan panjang BP. So panjang AP sama dengan BP lah. Kalau cakap tangent sepunya. Dan sudut di sini pun, kalau kita tengok sini, theta kan. Theta sama sudut di sini. Theta juga. Okay, sudut dia kena jadi sama. Okay. Sudut kat sini pun sama, kita buat alpha. Kat sini pun adalah alpha. Sudut. Yang 90 darjah tu tak payahlah bincang kan. Sebab kita dah tahu lah, kalau tangent mesti 90 darjah. Okay. So, jari of course lah sama. Daripada awal kita bincangkan di topik beberapa minggu lepas, kalau jari dia punya panjangnya akan jadi samalah. Tu kadang-kadang dia akan berbentuk segitiga. Segitiga apa ni? Kalau jari tu yang biasa kita gunakan. Segitiga apa tu? Yang cikgu Kak keluarkan. Apa dia? Segitiga apa yang cikgu biasa bagi tahu minggu lepas? Kalau berkaitan dengan jari tu. Segitiga apa ni? Sama sisi. Ada pula segitiga sama sisi. Okey. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Bukan segitiga sama sisi. Sama sisi je lah. Sama sisi dia sama panjang lah. Sisi dia sama panjang. Yang ni baru segitiga sama sisi. Tiga-tiga sisi kita sama. Okay. So kalau segitiga sama sisi, sudut dia mesti 60 darjah lah pada bucu dia. So dia dapat 60 darjah. Tapi kalau segitiga sama kaki, it depend kepada sudut daripada kaki dia dan juga daripada puncak dia. Okay. Dia ada dua sudut yang sama pada kaki dia. Okay. Okay. Kita tengok soalan nombor 6 ni. Dia nak kenal pasti tangent kepada bulatan dalam rajah
dan nyatakan titik ketangenan. Soalan ni actually kertas ni cikgu dah bagi dah kat awak kan. Betul tak? Awak dah ada kan dalam tangan awak kan. Dia dah bagi. So kopi ni tak payah photo state pun, tak payah gambar. So cikgu dah bagi dah dia punya kopi kat awak. Okey. Kita tengok yang nombor 6 ni. Dia minta kenal pasti tangen kepada bulatan dalam wajah dan nyatakan titik ketangenan dia. Okey. So siapa boleh bagi tahu cikgu tangen apa yang ada dalam gambar wajah? Dan titik ketangenan. Titik dia, satu titik tu. Yang mana? Contoh yang cikgu dapat kat sini, kita ada okey, PCQ ni. Okey, so PCQ. So tangen dia adalah PCQ. So titik ketangenan ialah pada DC. So C. Lagi selain daripada PCQ, apa yang tangen yang awak akan nampak dekat sini? MIN. Okey. MIN. So titik ketangenan apa dia? Okey, I. Okey, I. Okey, MIN dan titik ketangenan dia adalah I. Okey, betul. So dari sinilah cikgu gariskan warna merah. MIN. So dekat I. Okey, MIN. Okey, next kita pergi kepada ni. Okey, ini kita dah tahu, semua dah tahu dah pasal tangen kan. Okey. So kita pergi kepada yang satu lagi hukum dia, iaitu sudut yang dibentuk oleh satu tangen dan pentas adalah sama dengan sudut pada tampilan selang-seli yang dibatasi oleh pentas itu. Okey, contohnya kat sini kita ada satu bentuk. Okey, kalau gambar aja ni, kalau ada nampak segitiga dalam bulatan ni, kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai kapal layar. Kita panggil sebagai kapal layar. So kalau kita ada segitiga dalam bulatan dan kita ada tangen kat situ, so kita anggap dia sebagai sudut kapal layar. Sel layar. Kapal layar. Tahu tak kapal layar tu apa? Okay, kapal layar dia bukan kapal yang orang kata dia kapal besar. Okay, ada jawapan. Ada layar, betul. Okey, dia ada kain kan? Dia ada kain kat situ. So ada kain. Fungsi kain itu adalah untuk menolak. Dia akan menggunakan angin untuk tolak kapal tu. Dia akan menggunakan angin untuk tolak kapal tu. So kat sini dia tak memerlukan enjin lah. Kapal tu tak ada enjin. Okey, kapal tu akan ditolak oleh angin kat situ. So sama lah bentuk kapal layar kat sini. Kalau kita buat satu segitiga, okey. Okey. Dan kita ada warna, kita buat apa lah. Kan nampak macam kapal layar kan? Yang warna purple tu dia punya tapak dia, dan warna merah tu, segitiga warna merah tu dia punya layar dia. Kapal layar lah maksudnya. Sini. So, dari sini untuk kapal layar, sudut kapal layar ni apa ni? Okey, kalau kita ada X kat sini, okey. Ada X, sudut purple lah dia bagi. Okey, purple. So, makanya sudut purple yang sama adalah di sini. Sudut purple yang sama dekat situ. Dia selang-seli
Dia selang-seli. Sama juga sudut kat Y tu. So kalau Y dekat atas tu, Y kat bawah lah. Kalau tak nampak sangat gitu. Sudut kapal layar. Okey. Sudut selang-seli ni sama. Boleh? Dapat ni kelas? Sudut kapal layar. X tu dua-dua sama lah kan? Betul. Kalau X dengan ni, nampak yang apa ni? Kalau kat sini, katakan kita ada 30 darjah. Contohnya sudut kat purple ni adalah 30 darjah. So sudut kat sini pun 30 darjah juga. Tapi kalau sudut kat Y ni adalah katakan 50. So sudut kat sini pun 50 darjah. Boleh? Aziz? Aziz kan? Betul lah. Aziz Hakimi. Boleh? Aziz Hakimi? Dia selang-seli. Okey. Jadi yang kita dah tentukan, dah kena pasti mana titik ketunjukan dah tahu. Okey. Kita pergi kepada sudut yang ni. Layar ni . Dalam setiap ajaran berikut, ABC ialah tangen kepada bulatan. Okay, kena pasti sudut dan tembereng selang-seli yang dicangkup oleh pentas BP. BP dia lah. So, maksudnya kat sini, sudut kat sini lah yang kita nak dapatkan. BP ni sama dengan sudut yang mana kan? Itu kita tentukan. Sudut sama sudut kat mana? Okay, so kalau kita tengok kat sini, sudut pada dicangkup oleh BP ni, iaitu PBC ni, sama dengan sudut kat mana? Sudut dekat sini, kan? Kayu dekat tadi, kalau sudut kat sini, sama dengan sudut kat atas ni. So, sudut ni nama apa? Kita ambil PQB. Macam nak tulis dia? Okey. Orang mula letakkan huruf yang ada sudut. Okey, huruf yang ada sudut adalah Q. Letakkan Q kat sini. Q diapit oleh P dengan B. Sudut dia PQB. Ataupun kita boleh terbalikkan dia sebagai sudut BQP. Okey. Dia boleh, kalau minta nama kan, dia boleh dapatkan nama dia PQB ataupun BQP. Tapi okey, macam ni nak tentukan sudut, mungkin nama sudut kan. Okey, yang di tengah-tengah ni, okey. Yang di tengah-tengah ni, okey, iaitu Q tu adalah sudut dia. Kedudukan sudut dekat mana. Kalau sudut dia dekat Q, sebenarnya Q di tengah-tengah lah. Kalau sudut dekat B, sudut apa tu, dia punya tengah-tengah tu mesti huruf dia B. Contoh. Okey. So, daripada sini, okey, kita tengok A dulu. A. Okey, so sudut dia yang dicangkumkan adalah di sini. Dekat B ni. Okey. Cikgu hitamkan sikit. Okey. Kat mana sudut yang sama dekat B tu? Boleh bagi jawapan tak? A tu. Kat mana dia punya sudut yang sama? Dekat S. Okey, dekat S kan? Okay, S. Kita gelapkan. Okey, dekat S. Okey, nak namakan macam mana tu? Sudut dia.
So nak namakan mesti letakkan S dah kat tengah. S. Okey. Sebab ada sudut dekat S kan? Okey. Sudut dekat S. Okey, S kat tengah. So diapit oleh B dan juga P. So kita boleh tulis B S P. Atas sini. Okey, kelas? Boleh ya? Dapat macam ni kita nak dapatkan nama sudut tu. Boleh ke? Okey. So kalau boleh, tolong berikan nama kepada cikgu. Apakah sudut bagi B dan C? Okey. B dan C. Soalan B dengan C. Apakah sudut ni? Yang sama dengan sudut yang dibagi kat dalam soalan. Tolong bagi jawapan dalam mengencet lah senang. Okey, yang mana? BTP tu apa? B ke C? BTP tu C, B ke C? B kot. Okey, BTP. Okey, yang B, BTP So, sudut sini lah. Okey, betul Haziq. Sudut BTP. C pula macam mana Haziq? Okey, C daripada Siti Kaisara dia bagi BUP. Okey, ini sudut BTP, okey betul. Yang ni BUP. So BUP. So sudut di sinilah. Okey betul. Sudut BUP. Okey. Terima kasih kepada Haziq dan juga Siti Kaisara dapat jawapan yang betul. Okey. So sekarang kita kena pasti dululah sudut-sudut yang samalah dengan sudut pada yang pentas tu. Okey, sudut. Okay, nanti kita akan tengok soalan-soalan dia. Okay, kita kena pasti dulu. Dah dapat dah. Dia punya letak dia. Boleh kita buatlah soalan dia. Okey. Ini ciri-ciri dia untuk kata yang cikgu bagi tangent sepunya tadi kan. Tangent sepunya. So kalau kita tengok sini AP dia berapa? AP dia sama kan? AP dia mesti sama sini. So kalau QA dia 10 cm, so AP pun mesti 10 cm. So yang pertama dia nak dapatkan sudut OQA. OQA. So sudut dekat mana? OQA. So sudut di sinilah. So sudut tu adalah sudut tangent. So tangent of course lah dia akan dapat 90 darjah. Sama juga dengan OPA. Sebab OPA adalah berada di tangent kepada bulatan. Sudut di sinilah. So OPA. So 90 darjah juga. Alright. Untuk POA. BAO. O A. Stop. Balik. Sudut dia. Okey. P A O. So maknanya sudut dekat sini lah dia nak. Okey. So macam mana dapatkan sudut P A O ni? So kat sini kita ada 55, kat sini kita ada 90. Okey. Okey, so actually dia buat macam inilah. 180 darjah tolakkan dengan 90, tolak dengan 55
darjah. So kita dapatlah kat sini 35 darjah PEO. Okey. Sudut yang belah kanan ni kat sini iaitu di sini ada dinamakan sudut QAO. So sama juga sudut dia sebab dia adalah tangen sempurna. So sudut samalah 35 darjah juga. Okey. Dan satu lagi sudut di sini iaitu QOA sama dengan sudut POA. So sama dengan 55 darjah. Okey. Cikgu nak minta lah awak buat soalan yang A ni, okay, yang belah kanan ni. Tentukan dia punya sudut iaitu dan juga panjang AP tu berapa sentimeter. Okey. So bolehlah bagi dalam jawapan dekat dalam ruangan chat tu. OQA berapa sudut dia? OPA berapa sudut dia? PAO berapa sudut dia? Okey. Tolong bagi. Cikgu bagi masa dalam lebih kurang 5 minit lah. Buat. Okay.
Okey, Haziq dah bagi jawapan yang pertama. OQA sudut dia adalah 90 darjah dan OPA dia 90 darjah juga. Betul. Okey. Kita tulis kat sini tu Haziq. So 90 darjah, so 90 darjah. Okey, so dapatkan sudut PAO. Okey, PAO 40 darjah. Okey, betul. 40 darjah. So 180 tolak dengan 90, tolak dengan 50, so kita dapat 40 darjah. QAO 40 darjah juga sebab dia samalah dengan PAO tu. So 40 darjah. QOA 50 darjah dan AP 5 cm. Okey, betul. Okey, terima kasih Aziz. Okey, so sini sudut dia. So kena kenal pastilah. Sudut mana yang sama. Okey, ni sudut tangent. Okey. Right. So kita dah bermain, dah tentukan sudut yang mana sama, sudut tangent yang mana. Okey. So sekarang kita buat pengiraan pula. Okey. So contoh kat sini, dalam setiap bahagian berikut, ABC adalah tangent kepada bulatan. Cari nilai A dan juga nilai B dia. So kalau kita kat sini, sudut pada 60 darjah ni adalah sama dengan sudut dekat A kan. So maka A dah dapat dah 60 darjah. Dan sudut dekat 50 darjah ni, okey, sama sudut dekat B. Maka B dia boleh kita dapat sebagai 50 darjah. B dia 50 darjah. Okey. Untuk soalan A ni, soalan ni dia agak susah sikit lah. So, dia mencabar sedikit. Tapi tak adalah mencabar sangat. Kalau awak tahulah. Okey, A dia berapa darjah kelas? A dia berapa darjah? Soalan. Okey, Auni dia bagi jawapan dia 70 darjah. Okey, betul. 70 darjah. Sebab A dia sama dengan sudut yang ni lah. Okey, 70 darjah ni A dia. Okey, dah sama. Okey. So, A dapat dia 70 darjah. Okey, untuk B. Okey, B dekat tengah-tengah tau. B dekat tengah-tengah dia. Okey. So, 40 darjah. Dia sama di sini. 40 darjah. Nampak tak? ABC tu adalah sudut pada garis lurus. So, sudut pada garis lurus, kita dah dapatlah B dia. So, B sama dengan 180 darjah, tolak dengan 70 darjah, tolak dengan 40 darjah. So, kita dapat dekat sini 70 darjah. So B kita dapat 70 darjah. 70. 80 tolak 70. Okay. So B pun dapat 70 darjah dekat sini. Okay. Cuba buat soalan B dengan C ni. Tentukan dia punya sudut ni. Okay. So masing-masing boleh hantar ambil gambar apa? Buat dulu pengiraan dia. Okey.
Lepas tu ambil gambar. Lepas tu snap kat cikgu. Hantar kat cikgu 019 277 8489. Okey? Kalau nombor telefon cikgu. Cikgu dah tengok. Jawapan awak betul tidak? Pengiraan awak betul tak? Okey? So dapatkan 019 277 8489.
Okey, cikgu tunggu jawapan awak. Nanti boleh WhatsApp ke cikgu. WhatsApp ambil gambar, WhatsApp, betul boleh jawab dululah. Jawab, buat pengiraan dia. Okey. And then ambil gambar, hantar ke nombor cikgu tu 09 277 8489. Okey. Maksudnya ramai tak dapat buat kan? Kan dia dapat buat. So mesti keliru kan? Dalam tu. Biasa kita belajar sudut kapal layar ni dia ada 3 kan, segitiga kan? Oh, kau sekali dia bagi segi 4 pula kan dalam bulatan. Tapi jangan bimbang, okey. Dia simple je soalan ni. Okey, cuma kita kena kalau boleh kita buat satu segitiga, kita buat ikut warna lah. Kalau ada pen warna kan lagi baguslah soalan. Okey. Macam mana kita cakap ni? Yang pertama, okey, yang A, B ni soalan B ni. Dia memang ada macam-macam, saya ada X sebagai semua kan. Okey. So apa perlu kita buat? Okey, situ buat dulu. Okey, E satu. Lepas tu ni kita keluarkan segitiga dia. Nampak tak? Jumpa tak sudut layaran dia? Layar tu kan? Okay. So, boleh tak kita tentukan A tu? Sudut A tu. Berapa darjah? Sudut A tu berapa darjah? Daripada segitiga purple tu.
Umur tu. Sembilan puluh darjah. Okey. Salah. Okey. Dapat tak? Sudut A ni sudut sama dengan sudut apa ni? Sudut A ni adalah sudut sama dengan sudut 50 darjah. So, sudut 50 darjah. So, maka A dia, dah boleh dapat jawapan dia. A sama dengan 50 darjah. Kenapa? Nampak tak? Kalau kita buat sudut layaran tu, nampak? Ada bentuk layar kat situ kan? So, kita keluarkan seketika tu. Kalau orang tak nampak, saya keluarkanlah sikit. Nampak? Sudut kat sini adalah A. Sama sudut dekat sini iaitu 50 darjah. Kalau sudut sini, sudut dia mesti sama dekat sini kan? Okey. So, soalan jawapan dia 50 darjah. Okey. Kita padam dulu. Gambar ajar dia. Nanti dia akan pendengar. Okey. So, B. Okey. B kita buat warna lain lah. Warna merah. Okey. Merah. Okey, B kat sini kan. So, okey. So, B kat situ. So, B tu sama sudut yang dekat mana pula tu? So, kat mana tu? Boleh dapatkan sudut dia. Namakan sudut dia dulu. Sudut B tu sama dengan sudut yang mana? Okay, kalau perasan, sudut B tu adalah sama dengan sudut dekat sini juga. Iaitu 50 darjah. Dan kalau awak perasan juga, sudut B tu dia adalah sama dengan sudut dekat A. Kenapa? Kalau kita buat kat sini, nampak tak sudut B tu tercangkum pada lengkuk yang sama? Kan? Pada lengkuk yang sama, iaitu sudut lengkuk apa? Lengkuk EB. So kalau juga kalau lengkuk dia dicangkup oleh lengkuk yang sama, maka sudut dia akan jadi sama. Okey. So kedua-dua A dengan B dia akan jadi jawapan dia sama. 50 darjah. Boleh kelas? Untuk dapatkan sudut layaran ni, sudut kapal layar ni dan sudut pada bulatan. Boleh? Okay, cuba buat yang C pula. C mungkin senang sikit awak nampak lah. Tapi awak kena lukis segitiga yang mana satu.
Okey, boleh tak dapat sudut A dengan sudut B tu? Hello. Ada tak orang kat dalam ni? Cikgu tanya. Siti Khairah, boleh dapat ke soal jawapan ni? Yang untuk soalan C tu? Hello. Ada orang ke dalam ni? Tak ada yang menjawab langsung lah. Amirul Hakim. Atika Nabila. Ada ke kat dalam komputer ni? Okey, Atika Nabila. 75 tu sudah apa? Tujuh puluh lima darjah tu sudah apa? Ada dua sudut ni. A dan B. A. Okey, sudut A Okey, untuk dapatkan sudut A, kita lukiskan dulu, kita buat tu segitiga. Okey, mula kita cangkumkan dulu A ni dekat situ. Okey, dan di sini. Okey. So, kita kena pasti dululah sudut dekat mana yang sama kan. Kalau kita tengok di sini, sudut di sini adalah yang sama dengan A. Okey. Okey. Dia agak kompleks sikit dengan soalan ni. Okey, 105 sudut pertentangan dalam ni adalah untuk segi 4 kan. Okey, sudut pertentangan F dengan E ni adalah sudut pertentangan yang pertentangan. So kalau hasil tambah dia mesti 180 darjah. So kalau kat sini 105, kat sini akan dapat 75 darjah. Dan kalau kita buat satu segitiga dan satu segi 4 kitaran dekat sini. Okey. Buat kitaran di sini. So, kita boleh dapat sudut di sini adalah sama dengan sudut 75 darjah. Sudut sini. Di sini sama dengan sudut di sini. Maka A kita dah boleh dapat A dia 75 darjah. Sudah boleh dapat lah. A dia 75 darjah. Okey, betul. Terima kasih kepada Atika, Nabila. Kena dapat jawapan yang betul. Okey, next kita nak cari B pula. So B, okay, kita padam dulu. Dia punya A tadi kita padam. Okey, B pula kita tengok garisan ni cangkumkan dulu. Okey, B kat sini kita cangkumkan.
So kita dapat dah kapal layar dekat sini. Okey, kapal layar tu dekat situ. Okey, kita tahu sudut kat sini tadi 75 kan? Okey, 75 darjah. So makanya sudut kat sini pun 75 darjah. Oh, sorry, yang tadi ada kesilapan lah. Bukan A, bukan 75. Salah. Oh, salah. Okey, mula kita tengok sini dulu. Yang A. 75 Okey. Okey. Right. Kita buat B dulu. B dulu Kita buat B dulu. Itu B di sini. Kita buat B dulu. A tu macam rumit sikit nak dapatkan dia punya jawapan. A tu salah tadi Bukan 75 darjah Okey. So B kat sini. So sini 75 darjah sebab kita dapat bertentangan dengan E dengan F ni. So 75 darjah. So sudut di segitiga kapal layar ni. So kat sini adalah 75 darjah. Dia baru betul lah. 75 darjah dekat sini. So, tadi bukan 75 darjah A dia. Okey. So kat sini 75 darjah. So B dia boleh dapat B sama dengan 180 tolak dengan 60 darjah tolak dengan 75 darjah. So 180 tolak dengan 60 tolak dengan 75 darjah. So kita dapat 45 darjah untuk B. Okay. So untuk A dia, okay, kita buat satu garisan yang lain yang dicangkamkan oleh A ni, barulah kita dapatlah, senang sikit dah dapatkan. Right. So dekat sini B kita dah dapat 45. So kita okay, so 45. Dan kalau kita tengok pasal dekat sini, untuk segitiga di sini, EBF ni adalah sudut adalah segitiga pada semi bulatan kan. So maksudnya sudut dekat dekat B tu adalah 90 darjah. Kalau kita keluarkan yang merah tu. Okey. So kat sini akan dapat 90 darjah lah kat B ni. F. Ini E. So dapat 90 darjah. Kenapa? Dia adalah segitiga dalam semi bulatan 90 darjah. So dekat sini kita boleh dapat dah 45, kat sini B. So dekat sini mesti 45 darjah juga. Okey. So dah dapatkan A je dah. Sebab A dia mesti sama dengan sudut yang sini. Separuh daripada 75 darjah ni. Sebahagian daripada sebahagian. A dia mesti sama dengan sebahagian daripada 75 darjah. So nak dapatkan A. So A sama dengan 75 darjah tolak dengan 45 darjah. So kita dapat 30 darjah lah dekat sini untuk A. Dia kompleks sikit lah untuk soalan ni. Okay.
kena keluarkan, dapatkan B, kena dapatkan B dulu. Oh, dapat A. Sebab step dia akan jadi, dia berpusing sedikit. Sebab kita nampak A tu berapa darjah kat sini. Okay. Sebab kita kena dapatkan sudut yang 45 darjah di sini. Sebab sudut tu kita tahu. Yang kita tahu adalah 75 darjah tadi. Itu untuk dapatkan B. Itu pada sudut pada garis lurus. So 180 darjah tolak dengan 60 tolak dengan 75 darjah. So dapat 45 darjah lah kat sini B. And then hukum segitiga dalam separuh bulatan, kita tahu dekat lilitan dia mesti 90 darjah. So tolaklah 90 tolak dengan 45. So maka satu lagi sudut yang sebelah sana tu 45 darjah. Maksudnya sebahagian sudut daripada sebahagian daripada 75 darjah tu adalah 45 darjah. Maka dekat sini kita boleh tahulah A dia berapa. Sebab apa? Sebab A dia kat sini. A dia mesti sama sudut yang sebahagian daripada 75 kat bahagian luar tu lah. Okay. So apa kita buat? 75 tolak dengan 45. So maka jawapan dia 30 darjah. Okay. So untuk segitiga lah kapal layar ni. Dia agak pening sikit lah tangent ni lah. Tapi tak apa. Awak belajar satu persatu lah. Ikut gambar ajar tu. Okay. So awak ambil gambar kan. Buat segitiga. Okay. Dan dapatkan sudut dia. Sudut sini. So, kalau tak dapat tu, kita pindah kepada sudut yang lain. Kita mempermudahkan dulu. Okay. Soalan dia kena mempermudahkan dulu. And then baru daripada pemudah tu baru kita boleh dapat jawapan dia. Lepas tu cikgu buat warna-warna tu. Okay. Sebab saya nak explain kan macam mana. Oh ni bentuk dia segitiga bersudut tegak. Okay. Yang ni sudut kapal layar. So kapal layar ni pula. Okay. Daripada situ awak boleh nampak macam mana nak dapatkan sudutnya. Okay. Beri salin dulu. Cikgu beri masa dalam 2 minit. Okey, baik. Siapa dah salin? Apa? Kita tengok soalan yang lain lah. Itu berkaitan penyelesaian masalah. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 10 ni. Okey. Kita tengok contoh dulu. Okey, contoh dia dalam majah di bawah AC dan BC ialah tangen kepada bulatan berpusat di O. So, kat sini kita ada gambar ajar, kita ada segi 4 kitaran kat dalam ni. Lepas tu kita ada segi tangen sepunya kan. Kat sini. Okey, tangen sepunya. Okey. Dia minta cari nilai A, B dan juga nilai C. A dekat sini, mana ada A? Okay.
Mana? Mana? Ya, okay, contoh ni macam pelik sikit sebab nilai sudut A tak ada. Itu pun macam bukan. Sudut dia macam terbalik lah. Soalan contoh ni, okay, sepatutnya A dia dekat sini. Okay, A dia dekat sini. So, daripada dia punya jawapan tu, okay, O dengan C ni adalah bertentangan. Okay, O dengan C tu adalah bertentangan. So, kalau kita tahu sisi 4 kitaran, ada kawasan sama dengan sisi 4 kitaran, yang bertentangan dia, hasil tambah dia mesti 180. So, A kat sini, dia buat kat sini, 180 tolak dengan 140, kita dapat 40 darjah lah sudut bertentangan dia. So, B, kalau kita tengok sini, kalau kita buat lukisan dia, kita lukiskan, so sini 40, okay, AC dengan CB ni sama panjang. So, makanya kita boleh keluarkan dia adalah segitiga sama kaki. So, segitiga sama kaki, sudut kat sini mesti sama lah. So, kat sini ada B, kat sini pun akan jadi B juga sudut dia. So, sebab itulah kita buat 180, tolak dengan 40 darjah, so bahagikan dengan 2, bahagikan dengan 2. So, kita dapatlah sudut 70 darjah dekat sini. Okay, 180 tolak dengan 40, bahagi 2, so kita dapat 70 darjah. Okay, untuk sudut QAB, dalam soalan ni nak tahu sudut QAB. So QAB mana? QAB. So sudut dekat sini lah dia nak. QAB. So QAB adalah 180 darjah tolak dengan 110. Ini sebab itu bertentangan dengan IMP ni. So dapatlah sudut dia 70 darjah. OAB. Okay, yang contoh tu abaikan. Dia macam pelik sikit yang bawah tu. Okay. So, kita tengok contoh yang A ni. Kita nak buat. Okay, dah ajar di bawah. PQ ialah tangent kepada bulatan. Okay.
Berpusat di O. AOBQ. AOBQ adalah garis lurus. So nampak tak dia garisan dia melalui garis lurus melalui pusat bulatan. So kalau itu cikgu cakap kalau dia melalui pusat bulatan maksudnya AB ni adalah dia punya apa? Kelas. Dia punya apa dia kelas? Kalau satu garisan yang melalui pusat bulatan kita panggil apa? Lepas tu dia bagi tahu. Yes, diameter. Okay. So kalau diameter maksudnya dia membelah kepada dua bulatan atau kita dapat hasilkan semi bulatan. Okay. So maksudnya kita dapat dalam 4 kat sini segitiga kan. APB. APB adalah satu segitiga. Okay, cikgu lukislah warnakan. Itu AP. Warna kuning ni. So warna kuning tu so maksudnya kat sini sudut dekat P ni adalah sudut 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab dia punya sudut tu adalah apa? Sudut segitiga pada semi bulatan. Okey. Dalam soalan dia nak dapatkan nilai nilai X dia lah. Okey, ni kat nilai X dia. Okey. So macam mana kita nak dapatkan dia punya sudut ni? Sekejap tengok. Okey. Macam mana kita nak buat? Dia tak melibatkan yang segitiga ni lah. Okey, untuk dapatkan nilai X. Okey. So apa perlu kita buat kat sini adalah untuk menambah satu garisan kepada P ni. Sudut itu adalah dia punya tangent. Tangent kepada bulatan dia lah. So kalau tangent kepada bulatan, so sudut sini mesti 90 darjah. Okay, 90 darjah. So kalau cikgu lukiskan kat sini, kita keluarkan 90 darjah tu. So sudut kat sini 90. So sudut kat sini 40. So okay, kat sini kita dapatlah satu sudut lagi. Iaitu berapa? Iaitu kita buat sudut apa ni? Q P O. So maksudnya QOP. Si QOP QOP sudut dia 180 darjah tolak dengan 90 darjah tolak dengan 40 darjah. So kita dapat 50 darjah. So kat sini dapat 50 darjah. Okey, dapat 50 darjah. Okey. Okey, pasal dekat situ dekat AOB tu adalah garis lurus. Sudut pada garis lurus untuk dapatkan sudut di sebelah dia. Okey, iaitu kita boleh namakan sebagai sudut apa ni? Sudut POA kan. POA. So 180 darjah tolak dengan 50 darjah. So kita akan dapat dekat sini 130 darjah. So kat sini 130. Okey. Kenapa nak buat 130 darjah tu? Dia membantulah kita untuk kita dapatkan sudut X. Dengan lagi cepatlah. Kenapa? Okey, kalau cikgu buat satu garisan ni, okey, kita sambungkan A ke O, O ke P dan P kepada O. Segitiga apa ni lagi nampak kat sini? Ras, boleh bagi tahu cikgu? Segitiga apa yang kita dapat ni? Segitiga apa ni?
Okey, so kita dapat segitiga sama kaki. Betul. Sebab apa? Sebab OA adalah jari, OP pun adalah jari. So kita akan dapat yang sama kat sini lah. So kat sini 130. So X boleh dapat tak, Aziz? Apakah sudut X tu, Aziz? Okay, Aziz, berapa sudut X tu? Aziz, tadi aku cakap segitiga sama kaki kan? Okey, berapa sudut X tu? Okey, kalau nak buat dapatkan sudut X, kita buat 180 tolak dengan 130 bahagikan dengan 2. So 180. So kita dapat 50 darjah bahagikan dengan 2. So kita dapat X dia 25 darjah. Okey, so kita dapat 25 darjah. Kita boleh salin dulu dia punya pengiraan dia dan macam mana kita nak tentukan X dia sampai dapat 25 darjah.
Okey, kalau siapa dah salin, kita teruskan Okay, kita tengok soalan yang B ni pula. Dalam ajar di bawah, PQR ialah tangent kepada pusat bulatan, tangent kepada bulatan berpusat di O. Okay. So, dekat sini cari nilai X dan nilai Y. Okay, cari nilai X dan nilai Y. Okay. Okay, so nak dapatkan nilai X dengan nilai Y ni. Awak rasa mesti nampak. Kalau kita nak buat soalan ni dia agak rumit sedikit. Tapi tak ada masalah pun. Okay, so kita kena tahu yang hukum-hukum sudut yang sebelum-sebelum ni lah. Kalau sini jelas yang jelas nampak adalah hukum yang dua kali ganda tu. Okay, dua kali ganda tu. Okay, so dekat sini kita ada satu sudut di pusat dan juga satu sudut di lilitan kan. Tengok. Okay. Satu sudut di pusat dengan sudut di lilitan. Okay. So kat mana tu? Sudut yang dua kali ganda tu. Okay. So kalau kita tengok sini, so kita ada lengkuk yang dicangkumkan adalah ST kan. So pergi kat sini, ini satu sudut pada di pusat dia. Kat mana yang lilitan dia? Lilitan dia dekat sini. Buat yang warna lain lah. Kita buat warna lain, warna purple. Okey, warna purple. Nampak tak kat sini? So satu sudut dekat pusat. Dekat pusat. Yang satu lagi sudut dekat lilitan. Okey, satu pusat, lilitan. So, bermaksud Y ni adalah sama dengan 40 sama dengan 2 Y. Okey. So 40 ni adalah sama dengan 2 Y. Ialah 2 Y. So maksudnya kita boleh dapat dah Y ni sama dengan apa? Y sama dengan 40 bahagikan dengan 2. So Y sama dengan 20 darjah. Okey, kita dapat dah Y dia. 40 dah 20 darjah. Okey. So kat sini kita kena tengoklah dia punya satu sudut dekat pusat, satu sudut dekat lilitan. Iaitu hukum dia sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan dia. Okey. Sudut pada pusat 2 kali ganda pada lilitan. So kena banyak kepada tengok dia punya sudut, bentuk sudut tu kat mana. Okey. Satunya sudut dekat pusat tu. Tengoklah. Dia dalam topik bulatan ni, sudut dalam bulatan ni kita kena kreatif sikitlah. Okay, nampak sedikitlah. Okey. Paling senang awak cuba dapatkan pen ke pensel ke berwarna. So mudah sikit awak nak dapatkan dia punya gambar dia. Okey. Okay, next. Kita pergi kepada soalan berikutnya. X kan? Dia X dengan Y kan? Y kita dah dapat dah. Kita dapatkan X pula. Okay. Macam mana kita nak dapatkan nilai X ni? Okay. So Y dah dapat dah. Kita nak dapatkan nilai X pula. So kita tengok sini.
So Y dah dapat. Sekejap cikgu tengok X ni. Kena buat. Okey, Y dah dapat dah. Y dia 20 darjah. So nak dapatkan nilai X pula Sekejap Kita dapatkan Sekejap. 20. Y dah dapat dah. Dapatkan X ni. Aduh. Okey. Macam dapat. Okey. Jadi kita letakkan tambah di sini. Right.
Kat sini 40. Dulu, 40. Okey. Baik, dapat. Okey. So kalau untuk X ni, okey. So kalau kita buat O ke Q ni, kita dapat tangent. Okey, dapat tangent. So PQS ni kan 130 darjah. Okey. So kalau sini kita tahu di 90 darjah. So maksudnya OQS ni adalah sudut dia 40 darjah. Okey. So apa yang kita juga nak masuk dekat sini adalah di sini. So kalau kita dapatkan ni, kita buat satu segitiga ni. Segitiga ni adalah segitiga apa? Segitiga sama kaki. Dan segitiga satu lagi kat sini juga kita anggap dia segitiga sama kaki. Sebab apa? Sebab O ke T dengan O ke Q adalah sama panjang. So kita keluarkan segitiga dia kat sini. So maksudnya kat sini kita ada O, kita ada T, kita ada Q. So kat sini sebahagian dia 40, sebahagian dia ada 2. Ini 20, ini Y tadi. So ini 40. So sudut dia mesti sama dengan sudut di sini. Q dengan T ni sudut mesti sama. So kita boleh dapatlah Y dia. Y dia apa tadi? X dia. Silap. X dia adalah bersamaan dengan 40 tambah dengan 20. So sama jawapan dia 60 darjah. Actually dia boleh dapat dekat sini, dia bukan segitiga sama kaki lah, tapi sama sisi. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah bermula di sini adalah di sinilah. O ke T sama panjang. Okay, O ke T sama panjang. So kat sini 40 tambah 20 dapat 60 darjah. So sudut dekat sini mesti sama. Dekat T dengan Q ni mesti sama sebab dia segitiga sama kaki kan. So of course kalau Q dah 60 darjah, T pun jadi 60 darjah. Dan of course kalau kita dapat kat sini, O tu kalau kita kira balik, O tu mungkin dapat 60 darjah jugalah. Sebab segitiga sama sisi. Tapi kita andaikan yang pertama tu adalah segitiga sama kaki. Sebab O ke T dengan O ke Q confirm panjang dia sama sebab dia adalah jejari bulatan. So kita dapatlah O ke T dengan O ke Q sama sebab kita dapat segitiga sama kaki. So kita dapat Y dia 20 darjah, X dia 60 darjah untuk soalan ni. Okay. Last sebelum kita habis tamatkan kelas, kita tengok yang C ni. Okay. Okay. Dalam gambar ajar di bawah, AB ialah tangent kepada bulatan AEC. AEC ialah garis lurus dan EC ialah diameter. Kita dapat dah kat sini 90 darjah. Okey, 90 darjah. Cari nilai X dan nilai Y dia. X dan nilai Y. Mana Y ni? Tak ada pun. Soalan ni saya tak lengkap. Okey, kita tengok X dulu. Okey. So kat situ 90 darjah, kat sini pun dapat 90 darjah, betul tak? Okey. 90 darjah. Okey.
Kat sini 160 bukan 180 160. So kat sini boleh dapat 20 darjah. Actually lengkap lah, simple lah. Kita dapatkan segitiga kat sini. Segitiga ni dah boleh capai dah. Segitiga bersudut tegak kat sini kan. So maksudnya kita boleh dapat X tu berapa? X dia sama dengan 180 tolak dengan 90 darjah tolak dengan 20 darjah. So kita dapat jawapan X dia 70 darjah. Okey. Y ni mungkin ada kesilapan sikit cetakan. Y tu tak jumpa. Y tu tak ada. Okey. Jap. Oh, sorry. X ni macam salah. Confident je kan? X dekat sini. Okey. Okey, sebahagian daripada X ni adalah 70 darjah. Silap. So sini 20. Patutlah senang ingat. So ni 70 darjah. Okey. So macam ni kita nak buat yang ni. Okey. So kat sini dia dah bagi 45. Okey, 45 darjah. Okey, 45 darjah sini kan. So kalau kita tengok kat sini adalah bentuk layar, kapal layar kat sini. Okey, kapal layar dekat sini. Kapal layar. So dekat sini kalau 45, so sini pun akan jadi 45 darjah. So kita boleh dapat dekat situ. 45 darjah. Ini. So, maka X kita boleh dapat X sama dengan 70 tambah 45 darjah. So, kita akan dapat 115 darjah. So, X tu kita dapat 115 darjah. Kita ada kesilapan bukan X sama dengan 70 sebab 70 tu adalah sebahagian daripada X tu. So, kita kena tambah lagi lah. So, sudut yang kita tahu, sudut kapal layar, sudut di sini sama dengan sudut di sini lah. 45 darjah. So, dan kita tambahkanlah 70 tambah dengan 45, maka kita akan dapat sudut X dia adalah 115 darjah. Okey? Play kelas untuk hari ni. Y tu tak kelihatan. Tak pasal cikgu. Mana Y dia? Tak wujud kat sini Y dia. Okay. So ini sebagai sedikit berkenaan dengan soalan ni. Okey. Cikgu nak minta awak buat ni pengiraan semula. Okey. Maksud cikgu, latihan dia simple saja. Okey. Awak salin, bukan salin awak jawab semula soalan yang kita bincangkan minggu ni. Okey. Buat satu soalan lain. Okey. Kita buat satu dalam buku nota ke kertas lain kan. Okey. So sebagai kita buat ulang kaji. Okey. Soalan ni tak payahlah. Soalan ni. So nombor 9, nombor 10, 9 10 ni. Okey. Tolong buat baik semula. Okey. Sebagai dia punya ulang kaji dia lah. Okey. 9 dan 10 buat semula sebagai kita buat ulang kaji. Okey. So jumpa lagi pada minggu depan pada hari Selasa. Kelas kita secara fizikal kita hari Selasa. So kita jumpa pada 1 bulan kan. 31 silap. Bulan 5 ada 31 silap.
Okay, so kita jumpa 31 bulan di Center Seafood and Net. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.